اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الصلاة والسلام على رسولنا المصطفى المبعوث رحمة للعالمين الهادي إلى صراطه المستقيم ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ونصرهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الفهم والعلم، فهم النبيين وحفظ المرسلين، وارزقنا الحكمة والعقل، وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل حزن إذا شئت سهلا. اللهم تمم لنا نورنا وتمم لنا بكل خير يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada kali ini atau pada malam ini mendapat kebaikan, mendapat keberkatan dan diberi ganjaran yang sebaik dan semulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ganjaran kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjana dan membina jati diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia menjadi satu bukti, satu dalil ataupun satu hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pernah berada di rumah Allah, kita pernah berada di dalam majlis, kita bersama-sama untuk kita mengingati, untuk kita bersama-sama membesar, memulia dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari, kita berbicara dan kita bincang tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Antara kemuliaan hidup manusia, kita manusia ni tak kira bangsa, tak kira siapa, tak kira jantina, mulianya hidup kita di dunia apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kata lain, apabila manusia yang tidak beriman atau manusia tidak beriman kepada Allah, maka manusia itu walaupun dia namanya bagus, hebat kedudukannya,
pangkatnya dan sebagainya, ia tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mulia, dengan kata lain, manusia yang tidak beriman adalah manusia yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah perbincangan kita atau bicara kita pada malam ini berhubung dengan ayat yang ke-270 dan ayat yang ke-271 daripada surah Al-Baqarah, insya-Allah. Bicara kita sinambung pada ayat yang terdahulu, ataupun dalam bulan yang lalu kita sebut ayat 268, 269, dan malam ni kita akan sebut pula ayat 270, dan insya-Allah kita baca dua ayat 271 insya-Allah. Sama-sama sebagaimana biasa ataupun kebiasaan kita, sebelum kita mengetahui ataupun kita cuba untuk memahami apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengambil keberkatan daripada ayat yang kita nak belajar ni, kita baca bersama-sama insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqah أو نذر أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulana, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terdahulu yang kita baca di bulan yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala menerang dan menjelaskan kepada kita mengenai kejahatan dan keburukan syaitan, di mana syaitan dia menjanji dan menyebut kepada manusia supaya manusia tidak melakukan seperti kebaikan-kebaikan atau tidak melakukan ketaatan kepada Allah, termasuklah antaranya manusia tidak bersedekah. Ia sebutnya asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan dia janji kepada manusia kefakiran, kesusahan dan kemiskinan. Akan tetapi di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala menerang dan menjelaskan kepada kita ataupun kepada seluruh umat manusia, terutama mereka yang beriman, wa ma anfaqtum min nafaqah, apa sesuatu yang kamu infak, apa sesuatu yang kamu belanja, apa sesuatu yang kamu manfaat atau kamu guna, min nafaqatin,
dari sebahagian daripada nafkah atau dari sebahagian daripada sumbangan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, au nazartum, sama ada kita infak, kita belanja, ataupun kita bernazar, au nazartum min nazrin, kamu berazam. Nazar ni dengan maksud kita ataupun seseorang berazam, bercita-cita dengan suatu azam untuk melakukan sesuatu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah tahu apa tuan-tuan? Allah tahu apa yang kita ataupun apa yang tuan-tuan infak. Allah mengetahui apa yang tuan-tuan belanja. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat maha mengetahui, dia mengetahui akan sesuatu yang kita lakukan, sama ada yang kita lakukan itu secara terang-terangan, secara berdepan, kita lakukan di khalayak yang ramai, kita lakukan di dalam hadapan orang ramai ataupun dalam majlis, ataupun kita lakukan sesuatu itu secara bersendirian, sembunyi, tidak ada orang, tidak siapa yang tahu, akan tetapi Allah mengetahuinya. Nah, kita buat apa? Sebagaimana kalau kita sebut dia minggu yang lalu, di minggu hari raya, hari tasyrik, kita membelanjakan duit, harta emas kita, kekayaan kita, kita belanja untuk berkorban. Asal cerita korban, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan, di mana cerita korban Nabi Ibrahim seorang bapa, sebagai seorang bapa berkorban. Ceritanya Nabi seorang bapa berkorban, isterinya Siti Hajar juga berkorban, anaknya Ismail juga berkorban. Berkorban untuk apa tuan-tuan? Berkorban untuk memenuhi tuntutan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menunaikan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menunai dan melaksanakan tuntutan-tuntutan agama ataupun kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala, tuntutan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan itu, sama ada kita tulus ikhlas atau sebagainya, ia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Allah tahu apa matlamat kita. Allah tahu apa niat kita, apa hala tuju kita. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jika sebentar tadi kita baru sahaja menunaikan salat maghrib secara berjemaah, adakah kita tunai dan laksanakan salat maghrib 3 rakaat bersama imam, bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan jiran-jiran yang kita sebut secara berjemaah ini, kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, atau kita lakukan kerana ada benda lain? Di dalam agama ataupun di dalam agama, dia sebut sesuatu yang dilakukan oleh seseorang manusia itu, sama ada dia kata sawaun kanat lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ada sekelompok, ada segolongan manusia, bila dia buat sesuatu, dia buat tidak kerana lain, dia buat bukan kerana sesuatu, bukan kerana kedudukan, bukan kerana pangkat, bukan kerana nama, bukan kerana sesiapa, tapi dia kata dia buatnya ialah lillahi subhanahu wa ta'ala. Buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia buat kerana apa? Kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Buat kenapa tuan-tuan? Kita beribadat bukan buat kerana nama, bukan buat kerana pangkat, tapi kita buat kerana kita mencari rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak apabila kita taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menurun, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita apa dia? Rahmat, kasih sayang dia tuan-tuan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa rahmat Allah suatu perkara yang tidak diperolehi oleh mereka yang tidak beriman, dan yang beriman juga tidak diperolehi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan, sahabat-sahabat semua,
Apabila kita menunaikan sesuatu perkara, sama ada kita solat, sama ada kita berkorban, sama ada kita berjuang, sama ada kita mengaji, sama ada kita belajar, sama ada kita beramal, kita beribadat, kita melakukan ketaatan, kita berzikir, kita berdoa, apa sahaja yang kita lakukan, maka tuluskan hati kita. Buat kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana lain. Itu satu kelompok manusia. Tak, sekelompok daripada kita, sekelompok daripada manusia, memang dia buat lillahi subhanahu wa ta'ala, ikhlas kerana Allah, bukan nak cari pujian ataupun sesuatu keduniaan. Kelompok yang kedua, kata dia, sebahagian daripada manusia pula, apabila mereka melakukan sesuatu, apabila mereka melakukan perkara-perkara tertentu, maka mereka sengaja saja melakukan perkara-perkara, terutamanya di khalayak orang ramai. Nak kenapa? Supaya dia kata orang tengok, supaya orang ramai lihat, supaya orang ramai tahu bahawa dia beribadat, supaya orang ramai tahu dia bersedekah, supaya orang ramai lihat dan tahu, orang ramai menyaksikan kelakuan-kelakuannya yang disebut dengan ketaatan. Ini disebut sebagai melakukan sesuatu kerana riak, yang disebut dengan perkataan riak, tuan-tuan. Jadi benda ni mungkin berlaku kepada kita, tapi berhati-hati, tuan-tuan, waspada agar perkara-perkara yang tidak baik, perkara yang tidak dikehendaki tidak berlaku. Ataupun kata ada, ataupun sebahagian daripada kelompok yang lain ataupun kelompok yang ketiga, mereka beramal, mereka beribadat, mereka buat sesuatu, beri sumbangan, sedekah, apa sahaja, bantuan, pertolongan, kata dia, sawaun kanat mashubatan bil manni wal azah, supaya orang puji dia, orang sebut nama dia, nak suruh orang sebut, orang puji dia, ataupun kerana nak sesuatu yang disebut dengan habuan-habuan keduniaan. Ni ada 3 kelompok ataupun 3 jenis manusia. Ada juga yang keempat, sekelompok yang lain, mereka beribadat, kata dengan dia, au nazartum nazran fi ta'atillah. Ada sekelompok yang lain pula, mereka berazam, mereka bersemangat buat satu kata putus. Kalau tidak mereka bernazar untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ulama kita sebut orang yang jenis asal dia pemalas, maka dia bernazar. Kalau tidak, dia tidak bernazar, dia tidak bersedekah. Dia nak buat ibadat ni, dia kena bernazar dulu. Aku kalau lulus sekian, kalau sihat kata begini, jika begini-begini, bernazar nak sembelih kambing, nak bagi sedekah, nak buat ibadat. Tak bernazar, tak buat. Tak. Ni setengah ulama kata, bukan semua, setengah kata jenis ni jenis orang yang pemalas. Orang yang kalau dia tidak bernazar, dia tak akan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebahagiannya pula bukan. Bernazar ini sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan diri. Nak disiplin diri kita bernazar. Tak, bila kita bernazar, kita pun buat betul-betul, bersungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana sebab nazar, tapi kerana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa satu disiplin, bawa satu ketetapan, kita seolah-olah wajibkan diri kita. Tak, seperti berpuasa, seperti bersedekah, berdoa, beribadat, ataupun buat sesuatu yang baik. Maka dengan nazar, salah satu daripada cara untuk mengukuh dan menguatkan amal ibadat. Baik, tuan-tuan muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat kita menceritakan kepada kita, ayat 270 menyebut kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Subhanahu wa taala cerita sebahagian ada kelompok manusia, mereka infak, mereka berlakukan ketaatan, anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Tak, dia sama ada dia bernazar, sama ada dia beribadat, sama ada dia buat sesuatu amalan yang mereka lakukan itu benar taat kepada Allah ataupun apa, Allah tahu. Wa ma lizzalimin min ansar. Allah Subhanahu taala sebut, dan tiadalah bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Orang-orang yang melakukan kezaliman ni apa dia, tuan-tuan? Orang melakukan sesuatu dengan cara yang tidak betul.
tak, dia berinfak, dia beribadat, dia beramal dengan cara yang tidak betul, maka dipanggil dengan zalim. Sebab perkataan zalim dari sudut bahasa Arab, dia kata az-zalimu az-zulmu wada'u syai' fi ghairi mahalli. Zalim-zalim ni apa dia? Apabila sesuatu itu tidak diletakkan pada tempat dia yang asal. Jadi beribadat, melakukan ketaatan, melakukan sumbangan atau sebagainya, asalnya apa? Asalnya dilakukan untuk taat kepada Allah, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebahagian daripada jenis manusia, mereka beribadat, mereka beramal, mereka bagi sedekah, mereka berinfak, mereka berbagai-bagai perkara, tapi bukan kerana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, sebelum kita masuk pada ayat yang ke-271 ini, kita tengok sebab nuzul ayat yang pertama. Dikatakan oleh Ibnu Hatim fi qawlihi ta'ala in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Ayat yang ke-271 ini kata dengan Ibnu Hatim, di mana ketika turunnya ayat wa in tubdus sadaqati fa ni'mahi, ayat 271 ini sehingga ke akhir ayat dia kata unzilat fi Abi Bakrin, unzilat fi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Amma Umaru faja'a binisfi malihi hatta dafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال خلفت لهم نصف مالي وأما أبو بكر فجاء بماله كله. Baik, kita cerita dulu yang pertama. Dia kata bahagian yang pertama disebut oleh Ibnu Hatim. Ayat yang ke-271 ini diturunkan unzilat fi Abi Bakr, diturunkan sempena, diturunkan kepada cerita berlaku di antara Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, di mana katakanlah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membawa sebahagian daripada harta kekayaan dia. Nah, Sayyidina Umar bawa sebahagian daripada harta, kata setengah, separuh daripada harta kekayaan dia. Dia kaya, tak, dia bawa separuh. Bila dia bawa separuh daripada harta kekayaan dia, maka dia serah. Dia jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia serah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila begitu, baginda sallallahu alaihi wasallam menerima apa yang telah diberi ataupun sumbangan derma, infak daripada Sayyidina Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Sayyidina Umar, ma khallafta wara'aka li ahlika ya Umar? Apa adakah benda lain lagi, adakah lagi yang kamu tinggal di belakang kamu, mana kamu tak bawa mari kepada ahli keluarga kamu? Adakah kamu bawa semua? Maknanya adakah kamu masih tinggal perkara harta kepada keluarga kamu? Maka Sayyidina Umar kata khallaftu lahum nisfa mali, aku tinggal kepada ahli keluarga aku separuh daripada kekayaan aku. Tak, separuh daripada kekayaan aku tinggal kepada keluarga. Itu Sayyidina Umar. Wa amma Abu Bakrin, wa amma Abu Bakr faja'a bimalihi kullihi yakadu an yakhfiyahu min nafsihi hatta dafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu an-nabi فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ فقال عدة الله وعدة رسوله. فبكى عمر رضي الله عنه وقال بأبي أنت وأمي يا أبا بكر والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا. الله أكبر. Muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Sayyidina Umar kita kata hebat dah dia, tuan-tuan. Separuh daripada apa kekayaan yang dia milik dia bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, kita rasa kita bagi duit sumbangan ke masjid, buat masjid bagi 1,000, bagi 2,000 banyak dah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, bawa harta yang dia kaya separuh daripada kaya. Tapi cerita Abu Bakar, tuan-tuan, tak ada orang boleh nak nandingi dia, tuan-tuan. Tak, sebab itu Abu Bakar disebut dengan perkataan As-Siddiq, seorang yang benar, seorang yang jujur, seorang yang tulus. Dia kata ja'a bimalihi kulli. Abu Bakar dia bawa semua harta dia.
Tak, dia bawa semua harta dia, sehingga katanya tidak ada apa lagi yang dimiliki untuk diri dia. Dan dia sembah, dia bawa tadi, dia serah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Bakar serah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tanya, ada apa lagi yang kamu tinggal di belakang kamu untuk ahli keluarga kamu? Maka Abu Bakar kata apa? Iddatullah wa iddat rasulih. Janji Allah, ataupun kita kata yang ada di belakang aku, yang adanya ialah Allah dan Rasul dia. Allahu Akbar. Tak. Ada apa lagi yang tinggal? Dia kata, aku tak tinggal ada harta. Tidak ada yang aku tinggal kepada keluarga aku kecuali yang aku tinggal yang Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Tak. Maknanya Sayyidina Abu Bakar punya kekuatan keyakinan, yang mana dia melakinkan bahawa anak keluarga, isteri atau ahli keluarganya yang ditinggalnya ialah janji Allah. Janji Allah, selagi mana manusia ataupun kita hidup, orang tu ada rezeki, tuan-tuan. Tak. Orang yang tak ada rezeki, orang mati. Bila mati tak ada dah rezeki, habis rezeki. Tak, sebagaimana disebut di dalam kisah atau disebut dalam kitab-kitab bab kematian, sebelum kita meninggal, seseorang itu meninggal dunia ni tuan-tuan, malaikat yang jaga rezeki kita ni akan cari dulu. Sebelum malaikat maut ambil roh, dia akan pergi tengok, adakah air, adakah minuman, adakah rezeki kita yang masih ada, belum berbaki, belum. Tak, selagi mana kata dengan dia rezeki kita ada, kalau siti air ataupun setengah air, maka belum mati lagi. Apabila rezeki kita dah tak ada, air yang jadi rezeki kita tidak ada, makanan yang jadi rezeki kita pun sudah tidak ada, maka saat itulah berlakunya kematian kita. Tak, bila kematian, bila rezeki dah habis, tak ada dah. Dia sebut begitu. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar kata yang adanya ialah Allah dan Rasulnya sahaja. Janji Allah dan janji Rasul. Menangis Sayyidina Umar, tuan-tuan. Baka Umaru radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar menangis tu. Sebab apa? Dikatakan bahawa Sayyidina Umar rasa dia bagi separuh daripada harta yang kekayaan yang dia milik. Banyak dah, tuan-tuan. Tak macam kita rasa kalau kita bagi sumbangan RM50, 100 banyak dah. Tak. Sayyidina Umar bagi separuh harta dia, kata kaya, dia rasa banyak dah. Tapi bila dia lihat Sayyidina Abu Bakar bagi semua harta dia, dan disebut dalam setengah riwayat, Sayyidina Abu Bakar ni bukan kata dia bagi harta dia, bahkan dia kata diri dia, ahli keluarga dia juga dia sumbangkan, dia infakkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bila ada keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak guna, sila guna je lah. Allah batu. Tak, kalau tuan-tuan lihat bagaimana peristiwa hijrah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak keluar daripada rumah dalam keadaan dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy. Keluar daripada rumah bukan kata pergi tengah siang hari, pergi waktu malam. Tak, pergi pula bukan menuju kepada tempat yang biasa, pergi menuju ke arah bukit, pergi menuju ke tempat tinggi, bukan jalan biasa, jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai. Tak, bagaimana hati kita, tuan-tuan, jika kita berjalan, kita nak pergi tempat yang kita tahu dah, sesak kereta, tak silap masuk jalan, Allahu Akbar, rasa macam bergaduh dah. Kalau suami yang mandu, awak tak tengok jalan, bergaduh dah suami isteri, abang apa bawa kereta ni, sesak pas mana dah kita ni. Nak Allah bergaduh. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Umar, tuan-tuan, sehingga tak kita dengar apa, kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan Sayyidina Abu Bakar semasa berada dalam gua tu. Tak, dia kata jangan kamu sangka kita berdua, tapi adanya di sana Allah. Tak, kita kalau tuan-tuan nak, jangan takut, tak payah bimbang. Bukan kata kita ada banyak ni, kita ada Allah Maha Kuasa, lagi hebat Allah. Bolehkah hati kita bertenang, tuan-tuan? Tak. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu rasa kecewa, jangan kau rasa duka, jangan rasa sedih, Allah ada bersama kita. Allahu Akbar, tuan-tuan muslimin, sahabat-sahabat semua, kita ni tuan-tuan bukan kata nak banding lawan dengan dia, nak mari masjid, dengar kuliah, dengar solat maghrib, dengan nak makan malam tu pun kita
dah salah ibah dah. Oh, tak boleh pergi masjid apa? Nanti masjid ada kuliah ceramah panjang, lepas solat maghrib pukul 9, lepas pukul berapa nak makan malam. Takutlah kita. Nak, bukan nak suruh pergi berjuang apa, nak lawan diri kita sendiri. Bukan kata benda lain, benda untuk agama, untuk kebaikan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nipisnya iman kita tu. Nak, lemahnya kekuatan diri kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kisah kalau kita lihat ayat yang ke-171 ini, bagaimana kisah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, dua orang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang tokoh di dalam Islam. Walaupun sedemikian, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan pernah tak dengar cerita mereka dua orang ni buat korban hari raya sembelih lembu? Ada dengar? Walaupun hebat, disebut di dalam sejarah mengatakan bahawa di zaman Khalifah Sayyidina Umar, di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka berdua jarang ataupun dikatakan tidak melakukan ibadat korban. Sebab apa? Ada dengar cerita tak? Tak dengar, tak ada. Nah, kita dengar cerita dua orang ni macam-macam benda lain macam. Tapi dalam bab korban sembelih hari raya ada dengar? Tak ada. Kenapa dia dijadikan contoh? Bahkan ada dikatakan disebut oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sebut ketika mana sahabat-sahabat bertanya, kenapa kamu berdua tidak menunaikan korban, tidak sembelih binatang korban, tak sembelih lembu? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup? Nak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup semasa daripada ibadat korban sampai Rasulullah wafat antara 7 ke 8 tahun saja, tuan-tuan. Tak, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih berapa waktu? Berapa banyak? Dikatakan setengah kata 100, setengah kata 120 ataupun 130 ekor. 60 ekor lembu ataupun 60 ekor unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih sendiri. 60 ekor. 60 ekor dalam masa 7 tahun, setahun berapa ekor, tuan-tuan? Dekat-dekat ataupun kita kata sekurang-kurang setahun 10 ekor. Setahun 10 ekor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ambil duit mana ni Rasulullah? Ambil unta mana ni tuan? Nak pergi curi unta siapa? Ini antara kekuatan yang dimiliki oleh seorang. Tapi apabila Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar merintah dari Khalifah, dia tidak ada contoh korban. Tak. Dan dijawab oleh dua orang sahabat ini, mereka berkata, bukan aku tidak mahu berkorban, tetapi aku risau, aku bimbang jika aku melakukan ibadat korban sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bimbang kalian tengok kami ni berkorban, kamu akan rasa benda tu wajib. Tak. Sayyidina Umar bakal kata dia tak buat, takut sahabat-sahabat orang baru masuk Islam ni tengok, oi benda ni wajib. Sayyidina Umar tak pernah tinggal, Sayyidina Abu Bakar tak pernah tinggal. Maka mereka menganggap korban itu suatu benda yang wajib. Kerana takut orang anggap korban itu benda wajib, maka dia tidak buat. Tak. Ada kala begitu. Tak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab kita sebut hari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah kena sihir, tuan-tuan. Tak. Dalam bab, kalau tuan-tuan pergilah belajar dalam bab ilmu merawat ini, antara perkara yang besar perlu dah ada ialah jaga solat, tuan-tuan. Untuk mengawal diri daripada mudah terkena sihir, terkena ilmu hitam atau sebagainya kita nama, semua dikategorikan di antara sihir, maka antaranya ialah tuan-tuan kena jaga solat. Kalau kita kata kena jaga solat, Rasulullah SAW kena sihir, Rasulullah tak solat ke? Tidak, tuan-tuan. Rasulullah SAW disebut bahawa baginda kena sihir bukan sebab Rasulullah tak solat, bukan Rasulullah lupa Allah, bukan Rasulullah tidak ingat Allah, bukan dia tidak kuat, tapi nak bagi tahu kepada umat manusia, kepada kita selaku umat Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah itu manusia biasa. Dia boleh kena sebagaimana manusia kena. Dia boleh berlaku apa yang berlaku kepada manusia biasa. Hari ini benda yang berlaku kepada Rasulullah, malaikat Jibril datang rawat. Tak. Malaikat Jibril datang rawat Rasulullah, sihir yang kena pada Rasulullah, muntah darah keluar, tuan-tuan. Bahagian besar masih ada lagi masyarakat orang hari ini tak percaya benda sihir. Tak percaya, mana ada, tak ada, tak mungkin berlaku.
Ada yang tak percaya lagi tuan-tuan. Tak, bukan maksud tidak percaya sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Tak, Rasulullah kata sihir ini hukum dia haram. Siapa yang belajar sihir haram. Percaya kepada sihir, percaya kepada sihir. Maknanya dia percaya bahawa sihir ni boleh, dengan sihir ni boleh begitu, boleh begini, boleh jadi kufur. Jatuh keluar daripada agama. Bukan maksud tak percaya macam ni, tak. Maksud yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah mereka yang mempercayai sihir itulah yang boleh menyebabkan sesuatu. Tak, sihir ke tidak sihir, semuanya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama. Nak kita lihat bukan perkara yang berlaku itu perkara omongan, bukan perkara bohong, bukan perkara tipu, bukan perkara reka. Sihir ini adalah suatu perkara yang berlaku sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam cerita Nabi Musa alaihissalam dengan tukang-tukang sihir ataupun penyihir-penyihir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tak, ayat yang kita baca hari itu dalam surah Yunus ayat 81, antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Tak, kita sebut dah ayat ini, tuan-tuan kena amal sebanyak 21 kali. Tak, ayat 81 surah Yunus tuan-tuan kena baca sebanyak 21 kali, sebaiknya setiap kali lepas sembahyang. Jika tuan-tuan rasa dalam diri atau dalam kehidupan seharian tuan-tuan ada perkara pelik berlaku dan tak kena, ada rasa macam ada sihir, tak, maka tuan-tuan baca ayat ini sebanyak 21 kali setiap kali lepas solat. Sekurang-kurang baca 21 kali pagi dan 21 kali petang. Kalau tak mampu nak baca setiap kali lepas solat, baca pagi 21 kali, petang 21 kali. Mana lepas solat subuh baca 21 kali, lepas solat asar ataupun selepas solat maghrib juga 21 kali. Tak, 2 kali satu hari baca. Amal, insya-Allah, mudah-mudahan dengan kehendak Allah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, sihir yang dihantar ataupun sihir kita itu terbatal tuan-tuan. Tak, dia keluar dengan sendiri. Sihir ini sebenarnya ialah satu cara yang dipelajari. Tak, bagaimana mereka belajar? Mereka adalah bacaan mentera tertentu atau bacaan tertentu, amalan tertentu, maka dia dibantu dengan bantuan daripada makhluk yang bernama jin kafir ataupun jin Islam yang jahat, yang perangai tak elok, maka dia menyebabkan manusia jadi sakit, menderita, susah, lupa ataupun sebagainya. Nah, dia boleh buat siapa? Dengan kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kepada makhluk yang bernama jin. Muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di balik kepada ayat kita tadi dikatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar menangis apabila dia mendengar, apabila dia melihat kata-kata daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menangis apabila mendengar dan melihat Sayyidina Abu Bakar begitu besar perjuangan dia, begitu besar kesungguhan dia kepada agama, semua harta dia bagi, bahkan dikatakan tubuh badan dia serta ahli keluarga dia juga dia infak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata bi abi anta wa ummi ya Abu Bakar, demi mak ibu ayah aku, engkau wahai Abu Bakar, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi dan mengalah engkau di dalam melakukan perkara-perkara baik. Allah. Tak, Sayyidina Umar kata tak ada orang boleh mampu menandingi dia. Tak. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-271 Allah sebut in tubdus sadaqat fa ni'mahi, sekiranya kamu in tubdu badal yabdu ni mana kamu menzahirkan, kita menzahirkan sedekah, maka itu ialah permulaan. Fa ni'mahi, permulaan dia. Wa in tukhfuha, sekiranya sedekah, sumbangan, amalan yang kita lakukan secara sembunyi pula, wa tu'tuhal fuqara, dan kita beri kepada fakir-fakir atau mereka yang memerlukan, fa huwa khairul lakum, itu yang lebih baik. Tak.
sebenarnya ada ibadat yang sunat harus ataupun digalakkan kita buat secara terang-terangan. Solat berjemaah boleh buat dalam hutan. Solat jemaah buat di surau, orang ramai tahu ke tak? Tahu. Solat berjemaah disunatkan, digalakkan buat di khalayak ramai, orang tahu. Tak, ni solat jemaah kat mana? Tak boleh cakap, tak boleh bagi tahu kan. Ini benda rahsia. Ini adalah satu kesalahan. Tak. Kalau kita tanya ada kumpulan tanya buat belajar agama, awak belajar mana? Tak boleh tahu. Rahsia. Tak. Ini satu perkara ada rahsia ni, sebenarnya ada benda yang tidak kena. Sebab ada benda dalam agama, perkara itu sebaik dan seeloknya dilakukan secara terang-terangan. Tak. Macam tuan-tuan, kita bayar zakat fitrah. Zakat fitrah kita bayar depan orang ramai, lagi orang tengok, tak apa. Tak, bukan kata nak tunjuk ke dia, tak. Benda yang wajib seperti solat berjemaah buat ramai-ramai. Jadi kalau ada ataupun jika ada, masih ada mereka yang katakan saya tidak pergi solat berjemaah takut nanti riak, nanti orang tengok. Sebenarnya kamu tidak pergi solat jemaah itu adalah lebih riak daripada kamu pergi. Sebab berjemaah itu perintah Allah, tidak pergi itu bukan perintah Allah. Tetapi tidak solat berjemaah itu kerana perasaan sendiri, kerana rasa sendiri tak pergi itu lebih baik, adalah perkara yang sangat tidak betul. Tak. Sebab perkara agama ini ialah inna din indallah. Urusan agama ini indallah, di sisi Allah, bukan reka-reka. Jadi berjemaah, kita salat berjemaah, kita jadi imam, dia jadi imam, nak tunjuk lah. Kalau tak ada tu imam, sembahyang imam duduk tak nampak, macam mana nak salat berjemaah? Tak boleh ustaz, saya kalau jadi imam saya kena duduk tempat sembunyi. Nak duduk mana? Duduk bawah tikar, bawah kapet. Tak. Jangan jadi orang kata perkataan tolu, jangan jadi nakal begitu. Tak, ada benda tidak kita lakukan itu untuk menunjukkan. Tak, kena kawal. Jika ada perasaan nak rasa bangga, kena kawal hati kita, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Jadi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sumbangan, infak, ada yang boleh sedekah. Sebagaimana kata setengah ulama, kalau kita nak bagi sedekah sunat, datang masjid nak bawa bagi ni, nak bagi masjid bawa duit tu, nak bubuh duit, pakai baju bubuh duit yang warna terang-terang supaya orang tengok nampak duit dia banyak ke apa. Tak. Tak payah tuan-tuan. Itu semua. Tak. Bukan kata tidak boleh, tidak apa, itu perasaan kita. Orang nak kata biar betul, orang nak kata biar clear, tapi jangan kita menyebabkan orang berkata sesuatu yang tidak betul. Tak. Jangan kita menyebabkan orang kata kita sesuatu yang tidak baik. Tak. Sebagaimana yang pernah dengar, mungkin tuan-tuan pernah dengar di zaman Imam Hasan Al-Basri, di mana ada seorang Imam Hasan Al-Basri, dia duduk bersama, dia melayan mak dia. Dia layan mak dia ni tepi longkang, di tepi pantai, dengan pegang satu botol. Dan orang kata Imam Hasan Al-Basri minum arak, duduk bersama dengan perempuan, pelacur dan sebagainya. Orang tak kenal, orang Arab pakai tutup semua, orang tak tahu siapa. Duduk bercanda tepi pantai, duduk bercanda nak petang-petang hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tuduh dia. Jadi perbuatan dia kerana orang tak tahu, juga tidak tepat kalanya. Mari apabila beliau ditegur oleh seorang guru, seorang ulama, maka dia kata ya betul. Maka dia pun tidak lagi buat benda tersebut. Baik muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita melakukan ketaatan, kita melakukan perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita melakukan perkara-perkara yang boleh mensia-siakannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, sumbangan, derma, infak yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tulus mencari keredaan, mencari hidayah atau mencari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi yukaffir, menghapuskan sebahagian daripada kejahatan ataupun dosa-dosa kita. Dia bukan hapus semua. Tak. Sedekah, amalan baik, kebaikan, ketaatan, kepatuhan, zikir, baca Quran yang kita lakukan ini, sebahagiannya boleh menghapuskan dosa kita, tapi bukan hapus dosa semua tuan-tuan.
Bukan kata bila kita baca Quran semua dosa kita habis, tak. Sebab tu dia sebut yukaffiru ankum min sayyi'at. Min itu disebutnya ialah litab'id, menunjukkan sebahagian daripada dosa, sebahagian daripada kesalahan. Dan setengah ulama pula sebut maksud di situ ialah sayyi'atikum, iaitu kejahatan-kejahatan ataupun dosa-dosa kecil sahaja. Dosa besar tidak terhapus walaupun kita bagi 10 juta pun tak sekali. Sila. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا لا حول ولا لا حول الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم ربنا صلته والفضيلة الشرف رضينا بالله ربا. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di dalam melakukan sedekah Allah Subhanahu wa taala sebut in tubdus sadaqat, sekiranya sedekah-sedekah sunat ataupun amalan-amalan sunat yang kita lakukan untuk mengajak, untuk menarik minat dan perhatian manusia supaya mereka juga tertarik untuk menunai dan melaksanakan amalan-amalan sunat, maka ia diharuskan,
maka itulah dia sebut fa ni'ma ma fa'altum. Ini antara perkara baik yang kita lakukan. Tak, solat sunat, ibadat-ibadat sunat kita lakukan, perkara sedekah sunat atau sebagainya kita buat, bukan kata nak suruh tunjukkan manusia riak, tak, supaya manusia lihat, manusia tengok, dia pun rasa tertarik, tak, supaya begitu. Maka dia kata fa ni'ma ma fa'altum, ini antara perkara yang kamu lakukan, perkara yang baik. Tapi wa in tukhfuha, sekiranya amalan-amalan sunat dan amalan-amalan tatawwu', perkara-perkara sunat ni kita sembunyi, kita buat secara sembunyi, diam-diam, tak bagi tahu sesiapa. Walam tu'limu biha ahad, tidak ada seorang pun tahu. Dan sama ada kita bagi kepada fakir miskin, kita buat sumbangan, kita buat kerja, tak, sebagaimana cerita seorang kaya di zaman dahulu, di zaman selepas kenabian Nabi Musa, tak silap saya, ada seorang di sebuah kampung, orang kaya. Dia kaya, tuan-tuan, tetapi kekayaan yang dia milik dia tidak cerita, tapi orang kampung tahu. Dan orang kampung ni dok huduh dia, tak, kata macam-macam kat dia, caci celok, kaya saja kedekut, kaya saja sombong, kaya saja macam-macam orang dia suduh dia. Tanpa orang sedari, dia sebenarnya menyumbang setiap hari. Dia bagi tahu, dia jumpa ada seorang tukang, kita kata apa, restoran lah kalau kita kata, tak, hari ni tukang ni, restoran ni atau kedai ni, dia buat roti tempayang, macam-macam roti ada. Roti tempayang ada, roti nan ada, capati ke ada, ca ke tak ca ke, ca ke co ke tak tahulah, semua ada. Jadi dia setiap hari dia bagi sumbangan supaya tokek restoran ni bagi sumbangan, orang pergi beli, bagi sumbangan kepada orang fakir miskin tanpa mengambil duit. Tak, dia dah bayar bertahun-tahun, tuan-tuan. Orang tak tahu, tidak ada siapa yang tahu. Apabila dia meninggal dunia, maka tokek restoran tak ada lagi dah buat sumbangan, tak ada lagi bagi roti free, tak ada lagi roti nan ko, capati ko, tosi rawa tak rawa, semua tak ada berlaku. Roti telur tak ada dah free. Bila tak ada free, orang pakat ramai sibuk tanya, tokek restoran ni pula kena caci, kedekut pula dia kata. Nak dulu bagi sumbangan tiap-tiap hari. Bila orang fakir miskin bagi, orang ni pergi dapat roti nan, orang ni pergi dapat roti arak tu arak, begali tak begali, semua ada belaka. Tak, sekali tak ada orang bising pula. Pihak manusia. Tak, bila tak ada free dia bising. Bila bising dia tanya, apa? Bila kita tanyalah, hamba Allah ni tanyalah tokek restoran, mana roti-roti dulu sebelum ni yang kamu duk bagi sumbang, kita orang dapat free hari-hari ni? Dia kata sebenarnya roti yang kamu makan itu sumbangan tuan haji kita yang kamu caci dia orang kaya tu. Semua bakat baru tahu, baru buka mata, oh macam tu hari-hari rupanya. Tak, dia bagi sumbangan, orang duk makan pagi hari, tak, sumbangan daripada dia, kekayaan dia milik, dia tak bagi tahu pada sesiapa. Yang tahu pembuat roti itu seorang je. Gitu. Tak, tidak kata buat sesuatu tu nak cari nama, nak cari kemasyhuran ataupun sebagainya. Jadi nak sebutnya cerita begitu. Ayat kita sebut Allah kata apabila kita melakukan sesuatu amalan, sama ada amalan terutama amalan-amalan sunat, sekiranya kita lakukan secara zahir, bukan cara nak tunjuk ke orang supaya orang pun rasa tertarik untuk melakukan sama, itu boleh, harus namanya. Tak, tetapi sekiranya kita risau, kita takut berlakunya silap faham dan sebagainya, maka dikata kita lakukanlah secara sembunyi, fahuwa khairul lakum, itulah yang lebih baik. Maknanya dalam bab beribadah, apatah lagi dalam bab benda lain, sekiranya boleh menimbulkan syak wasangka, sangkaan yang buruk kepada masyarakat, Allah tidak galakkan kita buat secara nampak tunjuk. Apatah lagi sekiranya perangai kita, kelakuan kita, perbuatan kita, tindakan kita yang boleh mendatangkan fitnah kepada orang ramai, kepada orang lain, maka hendaklah kita elak. Dan baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebut sebelum ni, solat berjemaah, solat fardu, dia sunat, dia akan digalakkan kita buat cara ramai-ramai.
Tak, bukan kata solat fardu buat rumah seorang-seorang. Tak. Tapi solat sunat, ba'diyah, qabliyah, jika rumah kita tidak jauh dengan surau, masjid, tempat kita berjemaah, sunat dan lebih afdal kita buat di rumah. Buat di rumah. Buat. Sebab tu Nabi kata, ij'alu buyutakum masajidah. Jadilah rumah kamu itu seperti masjid, mana tempat untuk kita sujud. Jadi ulama sebut tempat sujud di situ tempat kita solat sunat, solat sunat. Dan Nabi sebut la taj'alu buyutakum qubura. Ada hadis Nabi sebut jangan kamu jadi rumah kamu seperti kubur, sunyi sepi, tak ada apa-apa, yang bunyinya music je, macam cengkerik je bunyi, kerik sana, kerok sana. Nah, rumah bunyi music macam-macam, macam kubur. Kita pergi malam-malam ni, cuba tuan akan pergi malam, berani ke? Takut. bunyi macam-macam suara cengkerik, ada suara kata ni bunyi tung ting. Rumah kita pun bunyi tu, bunyi ayat Quran tak ada, bunyi orang mengaji tak ada, bunyi orang zikir tak ada, bunyi selawat tak ada. Jadi seumpama rumah kita ni seumpama kubur. Sunyi daripada ibadat, sunyi daripada sebut nama Allah, sunyi daripada berzikir, sunyi daripada selawat, tuan-tuan. Tak, bagaimana kita nak mendapat rumah tangga yang harmoni. Tak, sebab rumah yang kita bina, kita tidak binanya dengan roh ataupun dengan kekuatan rohani. Baik muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kekuatan rohani seperti berzikir, tuan-tuan. Tak, jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, nak berzikir ni kita kena ajar, kita kena latih, kita kena biasa. Bagaimana nak latih, nak ajar, nak biasa berzikir ni, tuan-tuan? Tak, kalau tuan-tuan nak berhubung dengan manusia pada masa hari ini, tuan-tuan kena sentiasa ada di tangan yang bernama handphone. Handphone ni dia menghubungkan kita dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, anak isteri kita, ibu ayah. Handphone 24 jam. Nak berhubung dengan siapa? Nak berhubung dengan manusia. Nak berhubung dengan Allah, kena pegang apa, tuan-tuan? Paling-paling kurang, kata dengan guru saya, dia kata paling-paling kurang kena pegang tasbih. Tak, pegang tasbih ni dia tidak kata nak mengarut, taklah, kurang-kurangnya dia sebut subhanallah, dia sebut la ilaha illallah, dia sebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk hubungkan dengan Allah kena banyak pegang tasbih. Jadi kita nak pergi mana-mana untuk kita mudah berhubung dengan manusia, kita bawa 24 jam handphone dalam poket. Tapi untuk berhubung dengan Allah kita tak bawa apa-apa. Tak, bukan kata tak boleh berhubung dengan apa, tak ada tasbih, tak. Kita seolah-olah tidak bersedia untuk berhubung dengan Allah. Macam mana kita nak jadi bagus dengan manusia 24 jam, tak ada handphone, pergi Sapanu dah, sampai kubur. Tak, nak pergi Kuala Lumpur, sampai Batu 3, patah balik. Kenapa? Handphone tertinggal. Tak, nak berhubung dengan manusia takut tak boleh nak berhubung, takut tak jumpa cari. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada rasa pernah takut? Ada rasa pernah takut tak boleh nak berhubung dengan Allah? Tak pernah. Dah. Nak mari masjid ini pun kita tak ada bawa apa-apa. Nak berhubung dengan Allah, nak berzikir, tak datang ke masjid tak ada bawa apa-apa. Apatah lagi kalau pergi ke tempat lain, tuan-tuan. Kita nak pergi pasar, kita bawa alat, nak bawa baku, bawa baldi, bawa raga, bawa beg, pergi pasar. Di masjid tak bawa apa-apa. Tak, tidak ada bawa sesuatu untuk kita hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan jangan mudah terpengaruh ataupun terpedaya sangat dengan mereka yang mengatakan Nabi tak guna tasbih. Tak, kita menggunakan sesuatu yang boleh membantu kita. Guna tak apa, tuan-tuan, tak masalah. Tak, kalau bagi saya secara peribadi, saya kata lebih bagus tuan-tuan guna daripada duk pegang handphone, kurang-kurang duk tengok baca WhatsApp, baca macam-macam, Google itu ini, pegang tasbih kurang-kurangnya Bilal, sebut subhanallah, alhamdulillah atau sebagainya. Mudah-mudahan ada alat untuk kita, kurang-kurang kita ingat Allah. Ada perkara yang boleh menyebutkan, boleh membawa diri kita sebut nama Allah, sebut kita besar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi jangan kita tidak ada dengan Allah. Benda dunia kita siap belaka. Nak pergi pasar ada alat dia,
ada bahan dia, nak pergi sini ada alat dia, cikgu mengajar, tapi untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah tidak ada apa. Memang tidak perlu, tak apa jika kita kuat, tuan-tuan. Tadi kalau kita pergi pasar tak bawa apa-apa, ikan pegang tangan belakang, daging pegang tangan belakang, boleh, tak ada masalah. Tapi kita sediakan bekas, kita sediakan plastik, beg dan sebagainya untuk mudah. Jadi bagaimana untuk mudahkan kita dengan Allah, maka carilah sesuatu. Tak, jika tuan-tuan rasa pegang tasbih tu, boleh kurang-kurang ingat Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka carilah tasbih, gunalah ia untuk bantu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar atau yang kita bincang, kita sebut pada malam ini diberi kebaikan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar itulah sebagai pengajian ataupun tazkirah bersama pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam itu daripada kekurangan kelemahan di saya, minta ampun dan maaf pada semua. InsyaAllah ada masa dan ketika kita jumpa lagi pada kali yang akan datang atau pada bulan hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa narju, innallaha qadirun ala kulli syai'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kehendak-Mu, dengan kuasa-Mu dan dengan pilihan-Mu, maka kami mohon keampunan daripada-Mu daripada segala dosa dan noda, daripada kelekaan, kelalaian dan kealpaan kami. Kesucikan hati sanubari kami daripada dosa dan noda. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kuasa dan kudrat-Mu, Kau buka pintu hati kami, Kau lapangkan dada kami, Kau tenangkan akal fikiran kami, dan tunjukkan kami jalan kebenaran, jalan yang membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikan ilmu yang Kau berikan kepada kami menambah dan menguatkan keimanan kami, mengukuh dan meningkatkan ketaatan, kepatuhan, perhambaan dan ketakwaan kami kepadamu. Semoga dengan demikian ya Allah, kami berjaya di dunia dan kami berjaya pula di akhirat sana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.